Semua masyarakat pelbagai lapisan merupakan mangsa daripada wabak COVID-19 ini. Bukan sahaja dari segi masyarakat mahupun aspek perniagaan, pembinaan, pembangunan dan juga pendidikan. Aspek pendidikan adalah salah satu daripadanya. Pembelajaran murid dan juga pelajar universiti terhad disebabkan oleh PDPR yang berlangsung. PDPR dianggap sebagai satu bebanan yang mereka perlu tanggung dan juga hadapi. Pihak yang terlibat dengan beban PDPR ini dijalankan ialah pelajar peringkat sekolah, mahasiswa di peringkat universiti, ibu bapa, kaki tangan pengajar dan pihak kerajaan. Seterusnya, penyebab perkara ini berlaku ialah tempoh masa yang lama bagi murid-murid berada di rumah untuk menjalankan pembelajaran dapat membantutkan pelajaran mereka, terutamanya dari segi murid prasekolah dan murid di peringkat rendah. Seterusnya, pelajar yang mempunyai masalah jaringan internet seperti rumah di kawasan pedalaman dan terlalu banyak beban yang diberikan oleh pensyarah seperti assignment yang terlalu padat sehingga menyebabkan gangguan dari segi emosi. Selain itu, tenaga pengajar yang kurang peka akan keadaan sekeliling pelajar menyebabkan mereka mengalami kemurungan. Seterusnya, ibu bapa yang kurang memantau jadual belajar anak-anak sehingga mereka ketinggalan pelajaran. Di samping itu, ibu bapa yang kurang mampu dari segi penyediaan alat elektronik untuk proses pembelajaran. Seterusnya, kerajaan kurang mengkaji kesaksian dasar yang dibuat berkaitan sistem di PDPR ini. Keciciran akibat pelajar lebih memilih untuk tidak ke sekolah dengan terus berhenti daripada belajar atas faktor-faktor kurangnya kemudahan di rumah dan faktor-faktor kesusahan. Seterusnya, kurang minat dalam pelajaran kerana masa dihabiskan banyak di rumah yang terdapat pelbagai keseronokan. Malah capaian internet untuk memulakan pelajaran di rumah seperti berada di kawasan pedalaman adalah terhad. Seterusnya ialah prestasi pembelajaran. Banyak orang mengalami masalah emosi yang tidak dapat menumpukan perhatian semasa proses PDPR dijalankan. Seterusnya, tekanan daripada pelbagai pihak seperti keluarga, guru-guru dan sebagainya yang menyebabkan murid-murid mengalami kemurungan. Selain itu, atas faktor kewangan yang terpaksa dicatur bagi membolehkan ibu bapa menyara keluarga sehingga kurang pendapatan untuk melabur dari segi pembelajaran anak-anak seperti tidak mampu membeli gadget. Yang terakhir adalah statistik dari segi tiada peranti gadget. Gadget merupakan salah satu sumber yang penting dan diperlukan oleh pelajar untuk menimba ilmu pada zaman ini. Bukan sahaja dari segi alat gadget elektronik mahupun internet yang kuat dan stabil adalah salah satu faktor untuk berjaya dari segi pembelajaran pada zaman ini. Jika pelajar kekurangan sumber-sumber ini, ia merupakan satu pencabaran untuk berjaya dari segi pembelajaran. Objektif yang penyelidik gunakan dalam kajian iaitu objektif yang pertama, mengkaji punca utama bebanan yang dialami oleh individu di Malaysia disebabkan PDPR, dan objektif yang kedua adalah mengenal pasti kesan pengajaran secara PDPR yang dialami oleh semua belia di Malaysia, tidak kira guru, pelajar mahupun ibu bapa. Seterusnya ialah cara mengatasi menurut falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu dari segi aspek jasmani, kita haruslah mengamalkan gaya hidup yang sihat agar mendapatkan tubuh badan yang sihat. Contohnya, kita haruslah bersenam dan juga bersukan supaya kita mendapatkan badan yang cergas dan mendapatkan otak yang cerdas untuk berfikir. Selain itu, dari segi aspek emosi, kita haruslah bijak menguruskan emosi dengan baik supaya kita dapat fokus dalam pelajaran. Seterusnya, dari segi aspek rohani, kita haruslah mengamalkan kerohanian dalam diri untuk memupuk akhlak yang baik dan juga fikiran yang positif seperti beribadah kepada Tuhan. Akhir sekali, dari segi aspek intelek, kita sebagai pelajar haruslah mencari alternatif yang sesuai untuk pembelajaran sesi PDPR. Sebagai contohnya, kita mencari bahan-bahan rujukan di atas talian. Reka bentuk kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif iaitu penyelidikan tinjauan. Data prima ialah data yang telah kami gunakan untuk mengumpul maklumat dan data dengan menyediakan responden satu borang soal selidik untuk mereka menjawab. Metod pengumpulan data kami ialah menggunakan survei borang soal selidik melalui Google Form sebagai medium platform pengumpulan data kami kerana ia mudah dan senang menguruskan jawapan responden.
Menurut metodologi kajian iaitu kaedah kuantitatif yang dilaksanakan, kaedah analisis data juga dikenal pasti dan digunakan dalam kajian ini. Menerusi soal selidik yang ditanya kepada para responden, terdapat 164 orang responden telah terlibat dalam kajian ini. Antaranya ialah 130 orang pelajar yang terdiri daripada pelajar institusi pengajian tinggi, 16 orang pelajar yang terdiri daripada sekolah menengah, 9 orang ibu bapa dan juga 2 orang yang terdiri daripada pelajar sekolah rendah. Selain itu, maklumat demografik turut dikenal pasti dalam kajian ini. Antaranya ialah jantina, umur, bangsa dan juga agama. Seterusnya, 17 soalan telah dikemukakan yang berkaitan dengan punca, kesan dan juga langkah untuk menangani isu yang berkaitan dengan PDPR. Sekarang kita lihat pula hasil dapatan kajian yang telah kami peroleh dari edaran borang tinjauan yang telah kami edarkan. Di sini kami tekankan 3 hasil dapatan kajian yang utama iaitu dari segi punca, kesan dan penyelesaian terhadap isu dan masalah sistem PDPR ini. Pada punca kesan dan penyelesaian, kami ada bertanya kepada para responden tentang kemudahan peranti elektronik dan internet yang digunakan memandangkan sistem PDPR ni melibatkan kelas secara dalam talian. Merujuk kepada persoalan tentang alatan elektronik yang dimiliki, ramai pelajar menyatakan mereka menggunakan telefon bimbit sebagai peranti utama. Seterusnya, para pelajar turut menggunakan laptop dengan kadar seramai 143 daripada 164 responden. Antara alatan-alatan elektronik yang lain ialah iPad dan juga komputer turut digunakan untuk menjalani proses pengajian dalam sistem talian. Seterusnya, berkaitan dengan hak milik peranti. Okey, dapat kita lihat ramai pelajar menggunakan peranti sendiri berbanding berkongsi alatan peranti. Sedangkan sistem PDPR ini melibatkan kelas secara dalam talian, jadi pelajar perlulah mempunyai kemudahan internet untuk menghadiri kelas. Jadi di sini kami telah menyediakan beberapa soalan mengenai kemudahan internet ini kepada para responden kami. Sebanyak 62.2% pelajar mempunyai talian internet jalur lebar sama ada mereka menggunakan broadband ataupun peranti Wi-Fi. Manakala sebanyak 67.7% responden menggunakan talian internet data melalui telefon bimbit dan selebihnya itu iaitu sebanyak 1.2% daripada mereka tidak mempunyai talian internet. Seterusnya, kita teruskan pula dengan soalan mengenai adakah PDPR ini membebankan anda sebagai pelajar ataupun ibu bapa. Jadi, kami telah kumpulkan jawapan kepada soalan ini. Sebanyak 43.2% daripada mereka bersetuju mengenai PDPR ini membebankan mereka. Seterusnya, sebanyak 44.4% pula kurang bersetuju dan selebihnya sebanyak 12.3% responden tidak bersetuju mengenai masalah sistem PDPR ini yang membebankan pelajar ataupun ibu bapa. Punca-punca PDPR membebankan pelajar dan ibu bapa. Pertama sekali kita lihat dulu dari segi pelajar. Punca yang paling banyak dipilih oleh mereka adalah masalah capaian internet yang tidak stabil. Seramai 51.8% daripada responden kami memilih masalah internet, diikuti dengan 33.5% menjawab tugasan yang diberikan terlampau banyak. Dan 9.1% daripada responden menjawab kekurangan peranti atau gadget untuk mengikuti kelas PDPR. Selain itu, ada juga beberapa responden yang menyatakan punca lain yang menyebabkan mereka terbeban, iaitu sukar memberi tumpuan semasa PDPR, gangguan daripada ahli keluarga lain dan sebagainya. Seterusnya, bagi ibu bapa pula, seramai 47.8% memilih kurang pengetahuan dalam bidang teknologi yang menyebabkan mereka berasa terbeban. Manakala bagi punca dari segi masalah keuangan dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi di kalangan ibu bapa mencatatkan peratusan yang seri iaitu sebanyak 22.8%. Selain itu, antara punca lain ialah masalah anak mereka itu sendiri yang tidak berminat dengan sekolah dan ada juga yang menyatakan bahawa mereka tidak mempunyai masalah dengan sistem PDPR. Saya akan teruskan pula dengan jawapan responden kepada kesan yang mungkin berlaku kepada pelajar akibat PDPR ini. Sebanyak 77.8% responden menjawab pelajar kurang memberikan tumpuan ketika proses PDPR berjalan. Seterusnya, sebanyak 65.4% pelajar pula akan mudah tercicir dan ketinggalan ketika proses PDPR ini, manakala kami dapati sebanyak 35.2% responden pula menjawab prestasi kecermerlangan sekolah akan menurun dan merosot akibat PDPR ini. Selain itu, kami juga ada kumpulkan jawapan daripada responden kami yang memberikan jawapan seperti kurang memahami apa yang diajar oleh guru,
dan mengalami stres akibat banyak tugasan yang telah diberikan. Akhir sekali ialah berkaitan tentang penyelesaian terhadap isu PDPR yang membebankan. Ramai daripada responden iaitu seramai 73.8% memilih agar mengubah corak pengajaran. Corak pengajaran yang dilakukan mestilah santai dan tidak membebankan para pelajar. Selain itu, 47% daripada responden menyatakan agar pihak KPM disarankan untuk memberikan bantuan kepada para pelajar dan juga guru seperti data percuma. Seterusnya, pihak KPM juga dinasihatkan untuk menghadkan jumlah subjek yang dipelajari dalam sehari. Hal ini kerana ramai yang mengatakan PDPR ini merupakan beban kepada psikologi. Hal ini amatlah berbahaya kepada semua peringkat umur. Terdapat beberapa penyelesaian yang diajukan oleh responden daripada kajian yang kami lakukan. Antaranya ialah tenaga pengajar dinasihatkan untuk mengurangkan kerja rumah. Sebaliknya, mengajar sehingga pelajar tersebut faham akan sesuatu subtopik bagi setiap subjek yang mereka ambil. PDPR merupakan satu alternatif baru yang telah pun digerakkan oleh kerajaan. Baik dan buruknya alternatif ini hanya diketahui setelah pelaksanaannya, tambah-tambah lagi ketika negara dilanda oleh wabak COVID-19. Walau bagaimanapun, masalah yang muncul disebabkan oleh pelaksanaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang baru ini berusaha diatasi sebaiknya oleh pihak-pihak yang tertentu. Sekiranya usaha ini dijalankan secara berterusan, maka tidak mustahil kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah ini juga akan mempunyai kesan yang sama seperti pengajaran secara bersemuka. Sekian, terima kasih.